Ke Pekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli-ahli panel kita pada hari ini. Bersyukur kita kerana dapat bertemu lagi dalam gelanggang forum yang bertopik kecelaruan jati diri, lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengupas sedikit mauduk bual bicara forum kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, saya pasti para penonton tertanya-tanya bahawa apakah itu yang dimaksudkan dengan keceraruan jati diri. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keceraruan jati diri membawa masuk keadaan yang kacau bilau terhadap pemikiran seseorang. Oleh itu, pemikiran kacau bilau ini berlaku kepada golongan lesbian, gay, bisexual dan juga transgender atau nama singkatannya LGBT. Saya pasti para penonton sudah biasa dengan istilah gay dan juga lesbian. Oleh itu, apakah pula yang dimaksudkan dengan bisexual dan juga transgender? Bisexual menggambarkan seseorang yang mengalami ketertarikan seksual dengan lebih daripada satu jenis alat kelamin. Transgender pula, menurut Magnus Hirschfeld, trans bermaksud tukar, oleh itu transgender adalah ketidaksamaan identiti jantina yang dimiliki oleh seseorang dengan alat kelaminnya. Menurut Jabatan Mufti Negeri Kedah, kelompok golongan LGBT mendapati 65% menjadikan aktiviti pelacuran sebagai mata pencarian. 25% daripada mereka terlibat dalam kelab malam dan selebihnya tidak melibatkan diri dalam aktiviti berkenaan. Saya berharap bahawa para penonton sudah faham dengan topik yang akan kami bincangkan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama kelihatan yakin dan tidak sabar untuk berkongsi intipatinya. Saudari dari Nation Anak Perempuan Shanmugha Sunteram. Selamat datang, saudari. Terima kasih kerana mengalu-alukan saya. Baiklah, seterusnya ahli panel yang kedua kelihatan ayu dan manis di paparan anda, saudari Lim Kian Yun. Selamat datang, saudari. Terima kasih, saudari moderator. Dan seterusnya ahli panel yang ketiga nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari Sutira Anak Perempuan Jongjut. Apa khabar, saudari? Khabar baik, saudari moderator. Terima kasih kerana menjemput saya ke forum pada hari ini. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan yang pertama yang akan saya ajukan kepada ahli panel yang pertama. Saudari dari Nation, mohon saudari memberikan penjelasan bahawa apakah punca yang berlakunya golongan LGBT. Dipersilakan, saudari. Salam sejahtera kepada hadirin hadirat. Terima kasih saudari moderator. Salah satu punca berlakunya gejala LGBT ialah ibu bapa yang kurang bersikap penyayang terhadap kanak-kanak. Kes ini kerap berlaku dengan ibu bapa yang sibuk mengejar kerjaya dan akibatnya kanak-kanak mereka tidak diberi perhatian yang mencukupi. Hal ini menyebabkan kanak-kanak berasa dipinggir dan tidak disayang. Jadi mereka akan mencari kasih sayang di tempat lain. Sebagai contoh, rakan sebaya mereka sendiri. Remaja yang kurang diberi perhatian semasa kecil tidak mampu membezakan antara perasaan cinta dan sikap peramah mereka kerana kurang didedah kepada unsur tersebut. Remaja tersebut akan menyalah sangka sifat peramah rakan untuk perasaan cinta. Selain itu, mereka juga terdesak untuk mencari teman dari umur yang muda lagi. Pada generasi ini, remaja diberi pemikiran untuk sentiasa mempunyai seorang teman bagi memenuhi keperluan mereka seperti kasih sayang dan perhatian. Disebabkan kedesakan ini, mereka yang diberi kurang kasih sayang tidak akan memedulikan hukum biologi dan mula mencintai individu yang berjantina sama. Situasi ini merupakan permulaan kepada gejala LGBT. Menurut peribahasa Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati. Ibu bapa bertanggungjawab untuk mengelakkan hal ini daripada berlaku. Selain itu,
Gejala LGBT juga mengambil tempat di kalangan remaja disebabkan pengaruh budaya barat. Seperti yang diketahui oleh hadirin, pada era globalisasi ini, kita mempunyai pelbagai kemudahan teknologi. Mereka yang mahir menggunakan gadget yang sedia ada akan melayari laman web seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Dalam laman web tersebut mempunyai banyak budaya barat yang kurang bermoral dan salah satunya merupakan gejala LGBT. Negara barat seperti Kanada dan Amerika Syarikat mempromosikan dan menghalalkan perkahwinan sama seks. Dalam perkahwinan ini, video agenda direkod dan diupload dalam media sosial. Perakaman video perkahwinan sama jantina mewujudkan sebuah trend kerana video begini menjadi viral. Generasi muda yang kerap menggunakan aplikasi yang dinyatakan mungkin terpengaruh selepas melihat video yang viral. Hal ini akan menyebabkan mereka ingin mengambil bahagian dalam gejala yang kurang bermoral ini. Sebagai masyarakat yang prihatin, kita mestilah membantu remaja ini menuju ke arah yang betul. Terima kasih saudari panel yang pertama atas penerangan yang cukup mantap sebentar tadi. Melalui apa yang saudari jelaskan, saya cukup terharu dan setuju bahawa kekurangan kasih sayang dan influence budaya barat adalah punca utama yang berlakunya golongan LGBT. Oleh itu, saya ingin mendengar pendapat selanjutnya berkaitan dengan punca berlakunya golongan LGBT. Oleh itu, soalan yang sama akan ditujukan kepada saudari Suktira. Dipersilakan saudari. Jika diselami hingga ke akar umbinya, ibu bapa juga kurang mendidik kanak-kanak tentang kepentingan penghayatan agama menjadi salah satu punca kewujudan LGBT. Kanak-kanak yang kurang kepentingan penghayatan agama akan menjadi remaja yang tidak mempunyai panduan hidup yang jelas. Agama mendidik kita tentang aktiviti berfaedah dan juga aktiviti yang mempunyai kesan negatif. Setiap agama melarang kita untuk terlibat dalam masalah LGBT. Remaja yang kurang mempunyai penghayatan agama ini juga tidak akan mematuhi ajaran agama yang melarang LGBT. Manakala remaja yang mempunyai pegangan agama yang kuat akan menjauhi diri daripada situasi yang dikatakan gay. Jadi, ibu bapa sangatlah memainkan peranan penting untuk membantu anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam LGBT. Ibu bapa boleh mendedahkan kepentingan penghayatan agama kepada kanak-kanak seawal usia muda mereka bab peribahasa Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Suktira atas pendapat serta penerangan sebentar tadi. Jikalau golongan LGBT semakin berleluasa di negara kita, pastinya terdapat kesan terhadap golongan LGBT sendiri dan juga masyarakat. Oleh itu, persoalan saya kepada saudari yang kedua iaitu apakah kesan LGBT terhadap diri mereka dan juga masyarakat? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin yang dihormati dan ahli panel kumpulan saya yang dikasihi. Sesungguhnya, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah kepesertaan perkembangan gejala LGBT dalam kalangan remaja di negara kita Malaysia amat membimbangkan. Hal ini dikatakan demikian kerana gejala ini telah pun mendatang berbagai kesan negatif kepada individu, agama dan juga masyarakat. Secara umumnya, seseorang insan yang dilahirkan di dunia yang fana ini ibarat sesuci kain putih yang tiada kotorannya. Ianya terpulang pada seseorang individu itu bagaimana dia hendak mencorakkan kehidupannya. Jadi, seseorang remaja yang terlibat atau melibatkan diri dalam kancah LGBT ini ibarat terjun ke dalam sebuah kolam kotor yang sangat dalam dan sukar untuk naik semula. Tanpa kita sedari, mereka yang terlibat dalam gejala ini telah menyebabkan
maruah mereka tercara. Hidangan yang akan mereka perolehi ialah cemoohan, makian, ejekan, sindiran dan kata-kata kesat daripada orang sekeliling. Kecelaruan yang mereka alami akan menyebabkan masa depan mereka gelap dan hancur. Selain itu, mereka juga akan dibuang daripada masyarakat. Hal ini kerana aktiviti yang mereka lakukan amatlah bertentangan dengan norma kehidupan seseorang manusia. Sesebuah masyarakat yang normal perlu mempunyai adat dan pegangan agama yang kuat. Masyarakat memang tidak dapat menerima golongan seperti ini kerana ia akan memalukan masyarakat tersebut. Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas, kesan lain gejala LGBT ialah kesan kepada agama. Agama adalah panduan hidup bagi penganutnya dan dalam agama mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Yang pasti sama ada Islam, Hindu, Buddha dan agama-agama yang lain turut menolak LGBT ini. Fitrah kehidupan manusia yang normal ialah hidup berpasangan. Sebagaimana yang diciptakan oleh Allah, lelaki pasangannya adalah perempuan. Cuba anda bayangkan, seseorang lelaki beristerikan lelaki dan seseorang perempuan bersuamikan perempuan. Mereka berkahwin tanpa melalui kaedah yang betul dan hidup bersama. Dari sudut sains pula, apabila sperma yang dimiliki oleh seseorang lelaki disenyawakan dengan ovum yang dimiliki oleh seseorang perempuan, barulah akan terhasil janin. Sekiranya amalan LGBT ini berleluasa, maka manfaat agama untuk meramaikan umat tidak dapat dicapai dengan sempurna. Itulah daripada saya. Sekian, terima kasih. Izinkan saya memberi intipati dalam kesan LGBT ahli panel kedua dan saudari moderator. Ya, dipersilakan saudari. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa gejala LGBT juga akan mendatangkan kesan kepada masyarakat. Antara kesan yang paling ketara ialah penularan penyakit HIV, AIDS dan juga penyakit sifilis. Penularan penyakit jangkitan seks ini dapat melalui transfusi darah, perhubungan seks bebas, perkongsian jarum suntik yang sama dan juga melalui gejala LGBT yang berleluasa. Berdasarkan perangkaan terkini, penyakit gonoria dan sifilis merupakan penyakit seks yang paling biasa dan mempunyai bilangan kes yang paling tinggi antara kes penyakit berjangkit yang dilaporkan. Manakah kita tahu tentang kes yang tidak dilaporkan? AIDS pula merupakan penyakit yang paling berbahaya kerana penyakit ini masih tidak mempunyai penawar. Sebagaimana yang kita sedia maklum, penyebab AIDS adalah virus HIV. Virus ini akan merosakkan sel darah putih dan menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi untuk melawan infeksi, manakala penyakit sifilis akan mempengaruhi fungsi organ. Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan oleh ahli panel kedua dan saya sendiri, gejala LGBT memang mendatangkan pelbagai kesan yang serius kepada remaja, agama maupun masyarakat. Saya akan kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Lim Kian Jun selaku ahli panel kedua dan saudari dari Nation selaku ahli panel yang pertama atas penerangan sebentar tadi. Di sini saya dapat simpulkan bahawa maruah tercemar, matlamat untuk meramaikan umat tidak tercapai dan juga menjangkiti penyakit seperti AIDS, HIV maupun sifilis merupakan kesan golongan LGBT terhadap diri dan masyarakat. Oleh itu, setiap masalah masih ada jalan penyelesaiannya seumpama simpulan bahasa jalan keluar. Bagi meneruskan forum kita pada hari ini, dipersilakan saudari ahli panel ketiga untuk menjelaskan langkah-langkah yang boleh membendung masalah LGBT. Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator. Salam sejahtera kepada sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Persoalannya, apakah langkah yang boleh kita ambil dalam membendung masalah LGBT? Saya sangat tertarik dengan persoalan ini. Apabila membicarakan cara untuk membendung masalah LGBT,
Kedengarannya agak kompleks dan sesuatu yang dikatakan agak mustahil untuk merealisasikannya. Peribahasa Melayu menyatakan kalau tidak dipecahkan duyung, manakan dapat satunya. Jadi, tidak mustahil untuk kita merealisasikannya. Oleh itu, saya ingin menegaskan bahawa semua pihak memainkan peranan dominan dalam mengatasi masalah ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kita tidak perlu menunding jari antara satu sama lain dalam mengatasi masalah ini. Semua masalah dapat diselesaikan jika semua pihak tidak mementingkan diri sendiri, berbahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Tun Dr. Mahathir pernah mengungkapkan bahawa seseorang tidak akan menjadi gay sekiranya pegangan agamanya kuat dalam sidang media Astro Awami. Oleh itu, saya ingin menegaskan bahawa individu seharusnya mendekatkan diri dengan Tuhan apabila tersilap langkah dalam mengambil sesuatu keputusan sebelum terlambat. Sebagai manusia yang bijak, kita boleh membezakan perkara yang baik dan buruk dan tidak terlalu mengikut nafsu. Saya yakin setiap agama membimbing kita ke arah jalan yang benar. Menurut kajian yang dilakukan oleh Holloman pada tahun 1995, ibu bapa perlulah mendedahkan mengenai pendidikan seks dan juga keburukan budaya homoseksual kepada anak-anak. Sebagaimana kita sedia maklum, ibu bapa diibaratkan sebagai kain putih yang mencorakkan kehidupan anak-anak untuk membentuk peribadi yang baik dan mulia pada kelak nanti. Jadi, sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan bertanya-tanya, apakah cara yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk mendedahkan pendidikan seks dan keburukan budaya homoseksual kepada anak-anak? Jangan risau, sebenarnya ibu bapa mempunyai banyak cara untuk mendedahkan mengenai pendidikan seks dan keburukan budaya homoseksual kepada anak-anak. Antaranya adalah ibu bapa boleh melakukan aktiviti bersama-sama dengan anak-anak dan memasukkan elemen berkaitan dengan pendidikan seks dan juga menerangkan keburukan budaya homoseksual kepada anak-anak seawal usia muda mereka. Jadi, saya yakin dengan cara ini, anak-anak dapat mengelakkan diri mereka daripada terjerabak dalam masalah LGBT. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Minta maaf kerana mengganggu. Izinkan saya bertambah lagi cadangan untuk mengatasi masalah LGBT tersebut. Ya, dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Bukan itu sahaja, daripada informasi yang saya perolehi melalui utusan Borneo dan jurnal dari College University Islam Melaka, kerajaan haruslah menyekat segala kegiatan dan aktiviti yang mempunyai unsur-unsur LGBT dan memperketatkan lagi undang-undang. Untuk pengetahuan semua, Seksyen 35 Akta terpakai ke atas mana-mana individu yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk terlibat dalam LGBT. Selanjutnya, kerajaan juga mestilah mengenalkan kompaun yang lebih tinggi atau hukuman penjara 5 tahun. Selain itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan penting dalam membanteras gejala LGBT tersebut. Contohnya, pihak kerajaan boleh mengadakan kempen-kempen dan ceramah berkenaan dengan LGBT untuk meningkatkan lagi kesetaraan masyarakat agar tidak terlibat dalam gejala tersebut. Dalam usaha mengatasi isu LGBT ini, pihak kerajaan sepatutnya mewujudkan garis panduan penguatkuasaan dan pendakwaan yang standard dan mudah diikuti agar segenap langkah dan tindakan penguatkuasaan dan juga pendakwaan dilihat sebagai standard dan tidak kucar-kacir. Perlu dinyatakan bahawa telah ada akta dan enakmen tata cara jenayah syariah yang mempunyai peruntukan berkaitan mengatasi aduan, siasatan, tangkapan, geledah sehinggalah kepada tata cara pendakwaan dan pembicaraan. Namun ia dalam bentuk dan bahasa undang-undang yang teknikal dan panjang.
Justru untuk memudahkan operasi dan pemahaman tata cara dan prosedur, satu Standard Operating Procedure (SOP) memang diperlukan bagi mengharusi lagi langkah-langkah penguatkuasaan dan pendakwaan. Sebagaimana yang sedia maklum, tindakan penguatkuasaan adalah berasaskan aduan dan juga operasi. Untuk proses siasatan, misalnya bagaimana sesuatu siasatan yang memuaskan perlu dan patut dilakukan, pegawai yang belum atau tidak terlatih sudah pasti akan berhadapan dengan jalan buntu jika dibiar tanpa panduan dan tunjuk ajar. Melihat kepada permasalahan yang berlaku berkait dengan jabatan atau organisasi yang bertanggungjawab dalam menguatkuasakan jenayah syariah ini, beberapa masalah yang telah dikenal pasti antaranya ialah kekurangan staf ketika operasi serta kekurangan peralatan yang digunakan bagi tujuan operasi seperti kamera, walkie-talkie dan juga pengangkutan. Kesemua permasalahan ini membawa kepada kurangnya keberkesanan dalam menjalankan operasi penguatkuasaan dan akhirnya mendatangkan masalah apabila sampai kepada bahagian pendakwaan. Jelasnya, pihak kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk mengatasi kelemahan tersebut. Memang tidak dapat dinafikan bahawa peranan sekolah juga tidak dapat diabaikan. Pihak sekolah seharusnya mengadakan ceramah dengan mempelawa pakar-pakar dari berbagai bidang. Misalnya doktor, pihak polis, psikologi dan ustaz. Secara tidak langsung, pelajar-pelajar sudah tentu disedarkan dengan ilmu dari segi kesihatan, undang-undang maupun kaunseling melalui kaedah Islam dan bukan Islam. Kaunselor sekolah seharusnya memberikan bantuan kaunseling kepada pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pada bila-bila masa. Guru-guru sewajarnya menyampaikan ilmu pengetahuan tentang keburukan dan akibat LGBT kepada pelajar-pelajar supaya mereka tidak melibatkan diri dalam gejala LGBT. Pelajar-pelajar juga sepatutnya diingatkan tindakan akan dikenakan sekiranya mereka terlibat dalam gejala yang serius ini. Contohnya, pelajar-pelajar akan ditolak maka disiplin maupun tindakan buang sekolah akan dilakukan. Permasalahan berkaitan dengan LGBT sememangnya perlu dibentong secara agresif. Sekiranya semua pihak memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing, saya penuh dengan keyakinan masalah LGBT dapat dikurangkan maupun diifakan. Marilah kita bersama-sama membentuk sebuah masyarakat yang sehat dan harmoni. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Sutira dan saudari Lim Kian Yun atas penerangan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, isu jati diri dalam kalangan generasi muda hari ini kian menjadi kebimbangan masyarakat. Hal ini lazimnya memandang generasi muda terkena dengan sifat-sifat seperti ingin mencuba sesuatu yang baharu dan mudah terikut-ikut. Dari sudut yang lain pula, generasi muda juga merupakan generasi harapan bangsa dan bakal menerajui negara pada masa akan datang. Oleh itu, apakah sebenarnya kepentingan memiliki jati diri? Kepentingannya ialah dapat menjadikan insan yang berguna pada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Hal ini kerana individu yang mempunyai jati diri akan menjauhi diri daripada kegiatan negatif, contohnya aktiviti pelacuran atau aktiviti kelab malam. Di samping itu, jati diri juga membolehkan seseorang menjalani kehidupan yang bahagia dan secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi dan juga sosial. Dan akhir sekali, dengan adanya jati diri, kita dapat melahirkan individu yang berpegang kepada prinsip moral dan juga akhlak. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita bincangkan pada hari ini bukan sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kesimpulannya, walaupun secara prinsipnya perlakuan LGBT tidak dapat diterima berdasarkan panduan daripada Al-Quran bagi kaum Melayu dan juga sesetengah agama, undang-undang serta norma budaya masyarakat Malaysia, namun ia tidak menafikan hak golongan ini untuk dibimbing dan dinasihat. Sebuah negara yang maju tidak hanya terkisar tentang kemajuan infrastruktur,
dan prasarana sahaja. Malah yang penting ialah menyentuh sikap peradaban dan kehidupan sosial masyarakat yang menepati lunas kehidupan manusia sejagat. Baiklah, majlis forum kita sudah sampai ke penghujungnya. Oleh itu, terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih.